Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya tertarik dengan satu komen daripada pembaca ataupun daripada penonton viewer saya. Dia kata dia anak buruh paksa Jepun. Jadi saya pun fikir, apa ada dengan ini? Apa yang dia maksudkan ini? Rupanya pernah ada satu isu 207 bilion ringgit Malaysia kononnya telah dibayar kepada Malaysia untuk untuk pampasan kepada pekerja buruh paksa. Jadi dia tanya mana wang itu. Saya pun mulailah membuat penyiasatan. Apa kena mengena Mahathir kah, Najib kah, siapa-siapalah. Apa kena mengena dan di mana duit itu banyaklah saya jumpa. Kononnya Mahathir makan itu duit lah, kononnya itu ini dan macam-macam lagi. Tapi kebenarannya saya ingin kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan satu produk nama dia Transofactor. Produk ini produk saintis. Produk ini adalah produk yang telah dibuktikan secara klinikal, telah menjalani banyak penyelidikan, telah diterima oleh hospital di serata dunia, telah masuk di dalam buku-buku rujukan para doktor di seluruh dunia, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437 kali ganda kekuatan imun badan. Bagi anda yang sedang berikhtiar ada penyakit macam-macam, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, saraf, sakit pinggang, sakit belakang, sakit mata, sakit lelaki, sakit perempuan, sakit batin, sakit sendi, apa sekalipun sakit tuan-tuan dan perempuan, ini boleh berikhtiar untuk meningkatkan imun badan, untuk melawan penyakit dengan imun badan ikhtiar kita untuk sembuh. Okey. Jadi saya mulai membuat kajian. Pertama sekali, berita paling hampir yang saya terima. Okey, orang selalu bertanya kepada saya sebagai seorang content creator, mikrofon apa yang selalu saya pakai. Saya pakai jenama Boya, yang ini jenama Boya. Tidak terlalu mahal tapi kualiti dia memang bagus. Dan untuk power bank pula, supaya saya sentiasa cukup power di mana-mana pun, saya pakai Remax dengan ada kabel siap ada di sini. Tidak perlu susah-susah cari kabel. Ada lightning dan juga ada type C. Okey, 20,000 mAh yang ini cukup untuk charge handphone saya sebanyak 4 kali. Okey. Jadi jam saya pula, ini sangat penting bagi saya. Sangat penting di mana-mana saya mesti ada ini jam. Saya pakai jam GTR3 daripada Amazfit. Ini mampu milik tetapi kualiti dia cukup hebat. Saya sudah pakai ini jam lebih daripada 4 tahun. Masih okey sampai sekarang. Okey, tekan di link yang saya beri. Berkenaan dengan isu pampasan 207 bilion ringgit ini ialah pada 14 Mei 2023. Ini paling hampir daripada Malaysia Gazette daripada Malaysia Gazette bertarikh 14 Mei 2023. Apa cerita isu pampasan 207 bilion landasan maut? Itu daripada ARIMA. Pertubuhan Amal Transformasi Malaysia atau ARIMA mempersoalkan semula ke mana sebenarnya wang pampasan kepada rakyat Malaysia yang telah dibayar oleh kerajaan Jepun sehingga mencecah 207 bilion sekitar 1990-an dahulu. Tahun 1990-an, siapa Perdana Menteri waktu itu? Siapa Perdana Menteri pada tahun 1990-an? Yang kita tahu, Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri dari tahun 1981 sehingga tahun berapa? Tapi jangan buat keputusan buruk dulu. Kita tengok satu persatu dokumen-dokumen yang kita ada. Dikatakan pampasan itu merupakan wang kepada rakyat yang telah menjadi buruh paksa landasan maut Siam Burma semasa Perang Dunia Kedua. Kemudian saya buat lagi banyak lagi kajian, banyak lagi dokumen yang saya baca. Salah satu yang saya menarik perhatian saya ialah daripada Haraka Delhi. Kalau kamu kenal muka-muka ni, inilah yang kononnya mau berjuang pada ketika itu. Bekas buruh paksa Jepun tidak terbela, mereka kata. Ini bertarikh bila? 8 Mac tahun 2019. Jadi saya mulai terfikirlah, kenapa diorang tak tanya semula kepada orang yang berkenaan?
Mereka kan dah jadi kawan dengan Mahathir. Tanyalah perkara itu pada Mahathir. Dulu bukan main lagi, bekas buruh paksa Jepun tidak terbela mereka kata. Lepas itu apa yang terjadi? Uh, uh, Mereka kata wang tersebut sudah lama disalurkan kepada kerajaan dan disahkan oleh pejabat Gubernur. Kemudian mereka mau meneruskan perjuangan untuk datuk nenek, orang anak cucu yang ada sekarang. Kemudian mereka tubuhkan lagi badan bukan kerajaan, dikenali sebagai Persatuan Bekas Buruh Paksa Jepun pada di Kelantan 1942 sehingga 1946 warisan. Presidennya waktu berita ini dikeluarkan Hasan Muhammad. Dia kata untuk memperjuangkan nasib keluarga buruh-buruh paksa ini. Tapi akhirnya sekarang kenapa ini pula tidak diperjuangkan? Kenapa? Kenapa? Dah sekarang sebumbung dengan bekas-bekas Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Mahathir, diorang sebumbung. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, diorang sebumbung. Bekas menteri-menteri yang lain pun diorang sebumbung. Sekarang kenapa tidak tanya pula? Tanyalah balik. Tanya baliklah. Cuba tanya balik. Lagipun pada 2023 yang tadi saya bacakan itu ada cerita juga di Bukit Semula. Apa cerita isu pampasan 207 bilion landasan maut? Ini Arima kata. Tanya Mahathir betul atau tidak. Tapi rupa-rupanya bila saya siasat lagi, kemudian ada satu yang pernah dikeluarkan, yaitu bekas orang besar di dalam PAS, Nizar. Kamu masih ingat dia? Nizar Dedah, kononnya ada dokumen 207 bilion ringgit. Ini gambar dia. Ini gambar dia. Dia siap tunjuk dokumen lagi. Dokumen lagi. Dan ini telah disiarkan di Malaysia Today. Malaysia Today bertarik tahun 10 Januari tahun 2013. 10 Januari tahun 2013 di Malaysia Today. Nizar Dedah dokumen 207 bilion ringgit. EJK PAS Pusat pada ketika itu, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin mendedahkan kononnya ada beberapa dokumen penting yang menunjukkan kerajaan Malaysia memang telah menerima wang sebanyak 207 bilion daripada kerajaan Jepun sebagai pempasan kepada rakyat Malaysia yang terlibat dalam pembinaan landasan kereta api maut tersebut. Ini dia punya kononnya dokumen itulah. Tapi kejap lagi saya mau dedahkan apa ini dokumen, betul atau tidak, sah atau tidak, dinafikan atau tidak. Okey. Jadi dokumen itu berupa surat permohonan dari Persatuan Kebajikan Bekas dan Waris Buruh Binaan yang dipaksa itu yang menuntut 207 bilion. Surat permohonan ini dibuat oleh Persatuan kepada Perdana Menteri pada 2011 yang lalu. Okey, siapa waktu itu siapa Perdana Menteri? Siapa Perdana Menteri 2011? Anwar Ibrahim kot, kan? Anwar Ibrahim Bade. Pendedahan ini dibuat oleh Nizar, sidang media. Pada satu sidang media khas, beliau meminta agar pihak kerajaan membuat penjelasan untuk wang tersebut. Kemudian dia kata konon surat itu bertarikh 29 Mac 2011 ditandatangani oleh Datuk Haja Zalehka binti Hasan, bahagian pengeluaran bayaran. Dengan nota dia kata Jabatan Peguam Negara pula dengan suratnya kepada Persatuan kononnya berkata, untuk makluman perkara tersebut perlu dirujuk kepada kabinet untuk kelulusan. Kertas kabinet sedang disediakan untuk tindakan seterusnya. Kononnya begitulah. Tetapi tuan-tuan dan puan, setelah itu saya buat lagi kajian dan keluarlah benda ni. Nombor 1 daripada MSTA. MSTA ni tak tahulah. Okey, dia kata dakwaan kerajaan Jepun bayar 207 bilion sebagai pampasan ... Kita baca sedikit ya. Sebagai pampasan kepada buruh paksa adalah palsu. Ini anti klimaks. Rupa-rupanya dakwaan kerajaan Jepun bayar 207 bilion sebagai pampasan kepada buruh paksa adalah palsu. Ini tahun 2013. 15 Januari 2013. Kementerian Keuangan pada Selasa berkata dakwaan kononnya kerajaan menerima pampasan 207 bilion ringgit daripada kerajaan Jepun sebagai pampasan kepada rakyat Malaysia yang terlibat sebagai buruh paksa adalah palsu. Alamak, jadi mana satu yang betul?
Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan pada Selasa menjelaskan, dakwaan itu dikatakan berpunca daripada memo yang dikeluarkan Kementerian bertarik kononnya 29 Mac 2011 itu sebenarnya adalah palsu. Jadi keadaan Nizar yang pegang dokumen tadi itu adalah palsu. Menurut Kementerian Keuangan dalam kenyataan itu adalah palsu. Alah, rupanya palsu. Jadi kedutaan Jepun juga mengesahkan di dalam satu dokumen yang bertarik. Dokumen yang bertarik kejap 8 Januari 2013 di Malaysia kini. Di Malaysia kini bertarik 8 Januari 2013 bertajuk Kedutaan Jepun tak pernah sahkan pampasan 207 bilion. Kedutaan Jepun hari ini berkata pihaknya tidak pernah mengesahkan pemberian pampasan kepada kerajaan Malaysia sebagai pampasan kepada warga Malaya yang menjadi buruh paksa membina landasan kereta api maut. Dalam satu kenyataan, setiausaha kedua kedutaan Takaharu Suegami berkata pampasan wang RM207 bilion yang didakwa bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin itu adalah di luar penglibatan dan pengetahuan kerajaan Jepun. Beliau berkata, kami mengingatkan kamu bahawa pihak kedutaan tidak pernah mengesahkan 207 bilion telah dibayar kepada kerajaan Malaysia sebagai pampasan kepada mangsa projek landasan kereta api maut katanya. Kenyataan itu dihantar kepada Ketua Pengarang Haraka Delhi Ahmad Lutfi Othman yang diperolehi Malaysia kini. Suegami mengulas kenyataan Muhammad Nizar yang dilaporkan Haraka Delhi pada 3 Januari dan semalam. Muhammad Nizar sebelum ini mendakwa kononnya kerajaan Jepun sudah membayar pampasan kepada kerajaan Malaysia pada tahun 1990-an. Bagaimanapun beliau tidak tahu sama ada wang tersebut masih disimpan kerajaan atau telah pun diagihkan kepada mangsa. Suegami berkata, pampasan bagi negara bekas tanah jajahan British sepanjang perang itu telah dibayar sepenuhnya di bawah perjanjian San Francisco yang berkuat kuasa pada tahun 1952. Jelasnya kedua-dua negara menandatangani perjanjian untuk mempromosi kerjasama ekonomi pada 21 September 1967 di mana Jepun bersetuju untuk membekalkan geran produk dan peribatan kepada Malaysia bernilai 25 juta ringgit Malaysia. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sampai di situ sahaja saya baca-baca semua. So moral of the story, benda ni belum selesai. Jadi apa kata? Jangan pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa. Tanya semula kepada Mahathir, betulkah Mahathir kau pernah terima wang ini? Betulkah Mahathir Malaysia pernah terima wang ini? Tanya dia balik. Sekarang sudah berkawan kan? Pergilah tanya baik-baik. Okey? Kita harap kalau sudah, bagus. Kalau belum, kita harap supaya negara Malaysia terus dapat berjuang untuk pampasan ini. Okey? Tinggalkan komen anda. Denyo Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.